Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa rizqan lailatul qadr, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada pagi yang ke-24 Ramadan, pada pagi subuh, alhamdulillah, di kawasan Lengging kita, Taman Senangin, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi yang barakah untuk kita berkumpul dan berhimpun setelah daripada kita menunaikan satu tanggungjawab kita yang besar, iaitulah solat fardu subuh pada pagi Sabtu ini. Alhamdulillah, di antara ranking yang ketiga solat fardu yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ranking yang ketiga berjemaah paling mahal. Yang pertama solat fardu Jumaat, yang itu memang mahal sekali lah, sebab dan memang itu diwajibkan untuk berjemaah. Yang kedua subuh pada pagi Jumaat, kebiasaan ataupun kebanyakannya membaca surah As-Sajadah dan surah Hal-Ata 'alal Insan. Itu yang paling mulia, ranking nombor 2. Dan nombor 3 pula iaitulah salat fardu subuh selain daripada hari Jumaat. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 rakaat. Patutnya kalau kita fikir logik akal, yang mana yang dikatakan banyaknya rakaat itulah yang kita katakan di antara tempat ataupun ranking ataupun kedudukan yang lebih baik di sisi Allah. Tapi solat Jumaat 2, solat fardu subuh pada pagi Jumaat pun 2, jangan kata 3, sebab biasanya kita akan baca surah As-Sajadah sampai pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu kita sujud tu tak dinamakan rakaat, dia nama sujud sajadah ataupun sebilangan panggil sujud tilawah, boleh, tak ada masalah. Dan inilah kedudukan nombor 3 pula, salat fardu subuh selain daripada hari Jumaat. Jadi alhamdulillah, bertepatan kita berada pada penghujung orang panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan kita ni. Nah, waktu Ramadan asal perkataan Ramadan, maksudnya terik, maksudnya panas, maksudnya sangat bahang. Apakah yang dinamakan Ramadan, bahang, panas, terik itu cuaca ke Ustaz? Boleh jadi juga. Tetapi dalam kitab sebut, iaitulah Allah Ta'ala menghapus. Bila sebut bakar, panas, hangus, sifat yang membakar lah. Nah, hangus mana? Nabi sebut dah dalam hadis yang sahih. Siapa yang bangun 10 malam terakhir
dan direzekikan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Man qama, bahasa Arab dia panggil matan dia, man qama Lailatul Qadri imana wa ihtisaban ghufiru lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun untuk beribadah kepada Allah kena malam Lailatul Qadar. Ini 10 terakhir ni je lah. Jangan pilih malam ganjil yo. Ni tak malam 21, 23 ya ada. Nombor 25 kurang asam betul. Kan? Saya tak datang ustaz malam genap ustaz. Nah, kenapa ya bang ya? Sebab malam genap ni ulama kata memang tak ada malam ganjil. Kurang ajar betul. Nah, boleh pilih macam tu pula. Janganlah. Nah, walaupun memang malam, ada orang diizinkan bangun Lailatul Qadar malam tu pun tapi dia tak dapat, tu macam mana? Dia tak nampak pun apa tanda-tanda. Antara tanda dia apa? Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli betul. Tanazzalul malaikah. Malaikah ni malaikat lah. Tanazzalul asal perkataan inzal, turun ataupun keluar. Mana tanda? Malaikat-malaikat pada malam tu turun. Tanazzalul malaikatu warruh, membuka lebarkan sayap-sayapnya. Yang pertama ulama sebut tanda dia tidak panas terlalu sangat, tidak nak hujan terlalu sangat. Kalau orang Melayu kita panggil apa? Ini 9 panggil apa? Nah, apa? Macam mendung je lah ustaz. Nah, macam nak kata hujan pun tidak. Nah, macam nak kata panas pun tidak. Itulah tanda dia, tanazzalul malaikatu warruh. Turun malaikat-malaikat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Daripada maghrib sampai ke subuh tu salamun, sejahtera. Hiya hatta matla'il fajr, matla' sehingga terbitnya pada pagi subuh tersebut. Malam tu Allah Ta'ala jaga. Malam tu Allah Ta'ala pelihara. Antaranya kata ulama di dalam kitab Jawharul Ma'arif, jaga tu dekat mana? Suara nyalakan anjing tidak kedengaran. Ni bila Lailatul Qadarnya? Wallahu alam. Sebab tu orang panggil mencari, memburu 10 terakhir. Betul? Adapun Aidilfitri kita tahu dah tak hari Jumaat, hari Sabtu, betul tak? Tahu dah. Ni sibuk kadang-kadang adalah, bukan sibuk lah, maksudnya setengah makcik-makcik ni. Nah, dia mengajar dekat Kajang. Nah, dia orang ni 9 juga lah. Ustaz, ni makcik nak tanya ni, sebenarnya raya ni hari apa ustaz? La ilaha illallah, tanya dia nak mana dia tahu. Nah, bukan apa ustaz, kalau kata hari Jumaat lah ustaz, nak beli ayam siap-siap. Subhanallah. Nah, ada juga macam tu. Bukan apa ustaz, tak tahu makcik ustaz pun tak tahu. Bukan ke ustaz ada ramai kawan dekat JAKIM tu, mana boleh bagi, manalah tahu kalau ada jawapan awal. Subhanallah. Nah, kena tengok anak bulan dulu. Nah, bukan mudah-mudah macam tu je boleh bagi tahu jawapan. Kalau kita tengok mohon raja-raja, ulama-ulama falak kita kata apa? Kamis petang. Nah, hari ni hari Sabtu. Nah, Kamis petang tu tengok. Nah, sama ada Jumaat ataupun Sabtu. Dia 2 hari tu je. Salah satu. Dia takkan berlaku hari Khamis. Aidilfitri takkan, kerana baru 28. Kalau raya Jumaat, tahun ni kita puasa sebanyak ataupun selama 29 hari. Kalau kata raya kita hari Sabtu, kalau tengok kalender tu macam hari Sabtu. Nah, puasa kita selama 30 hari, itu saja. Timbalan Mufti Negeri Sembilan sebut bila? 2 hari lepas ke 3 hari lepas, gitulah. Dia kata bukanlah tak mungkin nak nampakkan bayangan hari Jumaat tu seakan-akan tidak. Nah, walaupun tuan-tuan semua dah ada pengalaman raya terkejut tahun lepas, betul tak? Dah ada pengalaman tak? Kan? Kelang kabut kita macam mana? Tapi kata timbalan Mufti Negeri Sembilan, nak nampak kebarangkalian tu, apa pun tunggu dululah. Nah, itu dah tahu dah. Ni Lailatul Qadar ni malam bila tuan-tuan? Kata Imam Ghazali, malam ni bertepatan malam 25. Ni malam ni cantik dah ni. Kalau nak kira ni, Sabtu malam Ahad, tuan-tuan pun cuti. Sebab tu Ustaz nak sebutkan pada pagi yang barakah ni 4 perkara yang membawa kepada keberkatan kita memperoleh Lailatul Qadar. 4 perkara.
Tapi sebelum Ustaz nak masuk 4 poin ni, agak-agak bila tuan-tuan? Ulama sebut, kalau dalam kitab Tazibul Atraf, tengok 10 malam yang terakhir, kena tak hari Khamis malam Jumaat, dan Khamis malam Jumaat tu pula malam ganjil. Kalau tengok-tengok macam baru ni Khamis malam Jumaat, malam 23. Kalau tengok, semalam lah, hari ni hari Sabtu, semalam Jumaat. Tapi tempat Ustaz tak tahu lah tempat tuan-tuan macam mana. Kalau nak katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak terik sangat, tapi semalam hujan lebat. Semalam hujan lebat. Saya bertugas di Masjid Al-Bukhari waktu khutbah Jumaat. Hujan lebat. Masjid Al-Bukhari depan penjaga pudu tu, KL tu. Hujan lebat di situ. Tapi kalau nak tengok, wallahu alam. Tetapi kata Al-Imam Ghazali rahimakumullah ta'ala, tak sempat. Alamak Ustaz, tak perasan lah Ustaz, Khamis malam Jumaat, kemudian malam 10 terakhir tu kena tak malam ganjil? Kalau kena, kata ulama, malam tu malam Lailatul Qadar. Tapi kata Imam Ghazali, tak apalah. Tak tu bukanlah tak beribadat. Bukanlah kata tak tu Allah, rugilah kan Ustaz kan bangun malam kan. Allah Ustaz kata tak macam tu, ya Allah. Kalau tahulah Ustaz, baik tidur Ustaz, abah kau. Kalau tahu dah Ustaz kata tak macam tu, jangan. Itu kadang-kadang pencerahan tu kena betul juga. 10 malam terakhir tu, kata Imam Ghazali, kalau 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis, maksudnya 1 hari puasa kita tu hari apa? 1 Ramadan kita tu jatuh pada hari Khamis tahun ni, betul tak? Tahun ni Lailatul Qadar, kata Imam Ghazali, malam 25. Anak murid aku nama dia Syekh Abu Hasan Asyazili, dia sebutkan dalam kitab dia, sepanjang aku guna kaedah Imam Ghazali, kalau 1 Ramadan jatuh pada hari Isnin, malam yang ke-29. Kalau 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa, malam 23. Kalau 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis, kata Imam Ghazali dan anak murid dia Syekh Abu Hasan Asyazili, malam Lailatul Qadar malam 25. Syekh Abu Hasan Asyazili, anak murid Imam Ghazali ni, jangan main-main Imam Ghazali ni. Duduk kurun yang ke-6 selepas kewafatan Nabi SAW. Sama pangkat dengan mujtahid mutlak Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Cuma dia duduk pada tahun kurun ke-6, ambil daripada hadis Nabi. Nabi pelihara, Nabi jamin, orang selepas daripada aku hanya 3 kurun saja duduk dalam pemeliharaan aku. Duduk 3 kurun, selepas aku mati 3 kurun, 1 kurun 100 tahun, 300 tahun selepas kewafatan aku, itu yang dijamin. Antara is the best of people in the world. Ni, lepas aku wafat, zaman aku paling terbaik lah. Lepas aku wafat 300 tahun, 100, 200, 300. Itu yang muncul tu, mujtahid mutlak tu. Al-Imam Malik lahir dalam tu, meninggal dalam tu. Al-Imam Abu Hanifah lahir dalam tu, meninggal dalam tu. Al-Imam Hanafi lahir dalam tu, meninggal dalam tu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu lahir dalam tu, meninggal dalam tu. Sebab dia ni duduk tahun ke-6. Kita mengaji kitab Ihya Ulumuddin, kita mengaji kitab Minhajul Abidin. Kita kitab besar saja. Kita mengaji kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad tu bukan besar. Tu semua karangan Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali kata kalau 1 Ramadan jatuh pada hari Khamis, insya-Allah malam ni malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan cuba tengok besok, tuan-tuan jangan lepaskan peluang malam ni. Tuan-tuan tengok besok, nak kata panas sangat pun tidak, sejuk sangat hujan pun tidak, nyalakan anjing pun tidak kedengaran, kalau dengar pun sangat-sangat sedikit. Tuan-tuan pergi pasar tak haruk pikuk macam biasa. Ni baginda Rasulullah SAW sebut antara tanda-tanda ni malam ni. Ni belum lagi ni dia panggil hari 24. Dalam Islam dia panggil malam dulu baru siang. Kalau dalam kalender Masihi kita, biasa kita anggap siang dulu baru malam. Jadi bila mana sebut dalam kalender Islam malam dulu, maksudnya malam ni maghrib berjemaah jangan tinggal. Pulun cukup-cukup. Jangan tinggal isyak berjemaah. Jangan tinggal ba'diyah
ba'diyah isyak. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Sabilal Muhtadi, tarawih dengan ba'diyah isyak tu berpuluh-puluh kali ganda lebih baik daripada tarawih. Bukanlah saya kata tarawih tu tak buat hanya memadai dengan ba'diyah isyak. Ramai yang ambil mudah. Sallallahu, imam doa isyak, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Isyak. Nah, kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam, salam sikit-sikit, duduk. Nak tunggu tarawih. Allahumma salli ala semayang isyak, ba'diyah isyak 2 rakaat. Kerana dalam kitab Sabilal Muhtadin sebut, ba'diyah isyak tu lebih aula, lebih ganjaran, lebih banyak pahala dia berbanding tarawih. Tapi bila ustaz sebut macam ni, janganlah lepas ba'diyah isyak tu kau balik. Ni kadang-kadang ni geram juga aku ni. Nah, akhir-akhir Ramadan ni. Nah, dia faham macam tu pula, kan? Duduk, maksudnya kalau dah tak ada apa-apa, tak semayang. Nah, dan lepas sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, kadang-kadang salam. Nah, ada setengah tu tak salam terus. Nah, sebab nak kejarkan sedikit masa, sebab ada lagi 8 tarawih, ada witir lagi, ada macam-macam lagi. Nah, tak ada, terus semayang, salli saja aku salat sunat ba'da isyak 2 rakaat kerana Allah SWT. Jangan tinggal. Maghrib berjemaah, ni malam ni. Okey? Maghrib jemaah, isyak jemaah, ba'diyah isyak, tarawih 8 kalau buat 8, kalau buat 20 alhamdulillah lagi baik. Kemudian buat 3 witir. Jangan tinggal tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Witir kalau dah semayang dengan imam, maghrib jemaah, isyak berjemaah, tarawih berjemaah. Witir jangan balik buat dekat rumah. Faham? Witir buat dengan imam, kata baginda Nabi SAW, siapa yang ikut daripada isyak, kemudian dia sambung tarawih sehingga imamnya selesai ibadah witir, maka dia follow, dia ikut imam, kata baginda Nabi SAW, pahala, payment, dahlah amalan sunat tu dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala bayar fardu. Itu satu perkara. Kata Nabi SAW, dia jaga daripada mula dia ikut imam, katalah isyak tu, sampai ke witir, pahala dia itu tadi seperti mana dia beribadat sepanjang malam. Tak miss pun walaupun 1 saat dia terlepas beribadah kepada Allah. Mana ada kita beribadat sepanjang malam, habis-habis pukul 12 tidurlah sekejap. Kalau nak bangkit pun bukan mulai pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Nah, mana ada kita tak tidur, baca Quran, wirid, i'tikaf, tak ada. Kurang-kurang pukul 11 malam tu dah habis dah witir. Nah, balik sambung tadarus sikit dalam 11.30, 11.45 tu, baringlah. Nah, kan kejap lagi pukul 2.30, pukul 3, 3.30 kan nak bangun mandi pula. Habis-habis tidur dulu. Tetapi kata Rasulullah SAW, jaga daripada mula ikut dengan imam sampai witir. Witir jangan buat dekat rumah. Ni ada orang faham witir, itulah ustaz, saya nak bangun pagi ustaz, nak bangun qiyam. Alhamdulillah lah, nak bangun qiyam. Itulah saya tak buat witir dengan imam ustaz. Sebab kalau buat witir dengan imam, tak boleh dah nak buat solat malam pukul 4 pagi tu. Siapa ajar kau? Siapa ajar? Siapa ajar? Nak tahu juga? Kalau witir tu ustaz, dah buat ustaz, itu menandakan penutup. Kalau nak bangun balik pukul 4.30 pagi, ada ustaz kata kena buka. Engkau ingat sepanjang hidup ke apa buka tutup? Nah, tuan-tuan, witir tu pelengkap. Nabi kata la witra fil laili. Kalau dah buat witir dalam pukul 10.30 lah. Ustaz buat contoh dah ni, 10.30 malam ni. Nah, anggaran lebih kurang waktu tu lah tuan-tuan habis tarawih tu. Tak kira lah tuan-tuan buat 20 ke, tuan-tuan buat 8 ke. Anggaran dekat Malaysia ni aku pusing dah tuan-tuan. 10.30 malam tu biasanya dah selesai witir. Jarang pukul 12.30 nak sambung lagi tarawih. Mabuk ketum nama dia. Jarang-jarang lah. Terus ada tunjuk alim lah. Nah, rata-rata dah saya pusing. Walaupun 8 ke 20, kalau 20 dia cuba adjust bacaan ayat tu, dia pendek-pendekkan. Nah, kalau 8 tu mungkinlah lebih sikit. Tapi anggarannya witir tu sekitar jam 10.30 malam di negara kita.
Kalau dah solat sunat witir dengan imam, boleh. Itu yang nak. Lepas tu bangkit pukul 4 pagi, semayang tahajud, semayang hajat, semayang taubat, semayang tasbih. Boleh. Cuma dah jangan buat witir dah lah. Kerana Nabi sebut tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, sebab kita nak ambil fadilat yang kita ikut daripada mula. Ni kadang-kadang tak dengar as-salatu witri asabakumullah. Oh, dengar gitu bila sebut dia pun keluar je konon-konon witir tak nak buat. Muka macam alim ulama keluar tu. Nah, relax. Oh cuy, saya tak buat witir. Nah, oh, kenapa abang tak buat? Abang dah ikut isyak dah. Lepas tu abang bang dia isyak lagi, alhamdulillah. Abang witir lagi, masya-Allah, tabarakallah fi dunya wal akhirah. Kenapa abang tak? Saya tak boleh. Saya nak bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Rugilah. Sebab fadilat yang ikut imam daripada mula sehingga witir tu abang terlepas. Tak apa abang tak nak buat witir pun, bukan ada apa-apa. Dia bukan fardu maktubah, dia bukan fardu 5 waktu. Nah, tak ada masalah. Cuma ustaz nak tekankan lah, dah duduk kesempatan ni pula. Nah, ambil lah. Dah boleh ikut dengan imam. Kot abang nak balik ada urusan penting, anak tak sihat, nak ambil isteri, itu lain lah. Ni abang boleh duduk. Tapi bila dengar perkataan as-salatu witri asabakum, jadi macam tak boleh nak semayang. Nah, jadi macam pesen memang nak kena balik. Nah, sebab dia tak faham witir tu bukan penutup, witir tu pelengkap malam tu. Tapi kalau dah buat witir, bangkit pukul 4 pagi, bangkit pukul 5 pagi, tidak ada masalah. Sebab nak dapatkan pahala tu. Jadi semayang witir dengan imam, kemudian balik tu buat apa-apa urusan gedebak-gedebuk, pukul 4 pagi datang surau bakar kita ni. Nah, datang surau kita ni, mungkin ada imam qiyamul lail, ada pimpinan, buat gedebak-gedebuk. Imam biasanya akan sebut yang mana yang belum witir, insya-Allah belum witir. Nah, insya-Allah boleh buat witir. Yang belum selesai lagi lah, yang dah buat terus boleh menjamu selera ataupun sahur. Dah. Ni kadang-kadang sayang sebab ramai tak faham. Sebab tu kata ulama Syekh Abu Hasan Asyazili, aku pegang dengan kaedah Imam Ghazali, malam 25 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar sekiranya satu Ramadan itu jatuh pada hari Khamis. Poin yang pertama tadi, poin pertama tadi Khamis malam Jumaat mungkin dah terlepas, memandangkan tuan-tuan cari kerja, tuan-tuan cari nafkah, tuan-tuan cari belanja. Ustaz nak minta malam ni, bukan sekarang ni 24 lagi, malam ni Sabtu malam Ahad, ustaz nak minta tolong, ustaz nak merayu. Macam mana ustaz datang tadi, ustaz tengok panah kereta kat luar, subhanallah. Nah, kata luar biasa surau ni. Nah, Masya Allah. Dulu datang, kalau saya ingat ustaz lah, lampu merah, biru, kuning, hijau kat luar tu tak ada tu. Kalau saya ingat ustaz lah, ke tak buka masa tu, ustaz pun tak tahulah. Maknanya ada pembaharuan, yang tu yang kita nak. Nah, ahli bilangan jemaah, Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok dah macam Jumaat, dengan keretanya parking. Nah, kalau nak diikutkan lah, semuanya karya sini je. Nah, ada yang boleh jalan kaki, ada yang boleh naik motor, ada yang boleh kayu basikal. Penuh saya tengok. Cantik tuan-tuan. Cuma saya nak minta dengan tuan-tuan malam ni, kalau surau kita tak ada buat imam qiyamul lail, cuba buat. Cuba. Nah, kalau tak boleh juga, tuan-tuan tolonglah pergi berdekatan kawasan yang buat. Jangan tinggalkan malam ni tuan-tuan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 malam. Lebih baik daripada 1000 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak pada kita. 84 tahun tuan-tuan. Kena malam ni tuan-tuan. Ya Allah ya Rabbi. Pengalaman saya setahun lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, semenjak kita lalu pada pengajian kitab Matla'ul Badrin tuan-tuan, saya antara orang yang kuat berpakai dengan pendapat Imam Ghazali ni. Betul tuan-tuan. Boleh nampak kan ini. Nah, ada pendapat kata malam 27. Kalau saya bawa jemaah umrah, saya bertugas sebagai mentawif di Mekah Al-Mukarramah, di Tanah Haram tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, memang tak dinafikan mereka pakai 27. Tak apalah, sebab mereka berpegang kuat dengan
kalimah ataupun perkataan yang berada dalam surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Lailatul qadr 9 huruf, lam ya lam ta, tapi je jawi lah, jangan je rumi. Lam ya lam ta alif lam qaf dara 9. Lam ya lam ta 4. Alif lam qaf dara 5. 4 campur 5 9. Lailah tu malam, al-qadar tu hari. Hari malam, hari qadar. 4 campur 5 9. Allah Ta'ala ulang 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Satu tu lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Betul? Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu, tak ada dah lailatul qadar. Tanazzalul malaikatu, huruf perkataan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Tak ada dah. 9 kali 3 27. Maka sebab tu ulama-ulama ada menetapkan malam 27 malam Lailatul Qadar. Jadi ustaz nak minta 4 perkara daripada tuan-tuan ini tadi, duduk di dalam bulan Ramadan 10, nak ada 10 terakhir tak ada dah, 6 hari, 5 hari saja berbaki. Yang pertama kata ulama, tuan-tuan jangan tinggal qiyamul lail. Qiyam tuan-tuan pertama ni 5 malam ni Allah Ta'ala nak bagi pada kita tuan-tuan, macam kerja 1000 bulan. Tak ada lagi company macam ni. Betul tak? Tuan-tuan kerja apa? Petronas ada. Nah, tuan-tuan kerja apa? Kat KL ke? Dekat mana kawasan berdekatan tuan-tuan kerja? Ada tak? Agak-agak lah bulan 12 tu, bos tuan-tuan kata, you punya performance memang cun betul lah. Nah, I bayarlah gaji you 1000 bulan bonus. Ada tak? Nah, kalau ada bagi tahu Ustaz. Ustaz pun nak kau jual tempat tu. Nah, kalau ada lah, bayar performance paling cun. Tak apalah, saya duduk dekat office tidur sebulan pun tak apalah. Nah, sebab apa? Payment nak gajikan kepada kita 1000 bulan. Tak ada. Tak usah sembang lah. Kerajaan kaya macam mana pun, company masyhur macam mana pun, kerja 10 malam, lepas habis 10 malam tu payment dia kau bayar macam kau kerja 1000 bulan. Membohong kau. Takkan ada. Habis-habis kuat pun kalau sahabat-sahabat Ustaz di Petronas lah, 3 bulan bonus bulan 12 Disember. Habis-habis kuat pun 6 bulan. Tu tengah top performance lah tu. Nah, sale pun cantik Petronas, jualan pun cantik. Tu. Nah, 6 bulan. Maknanya bulan Disember tu kalau kata gaji dia 10,000 kat situ, 60,000 dia dapat, campur dengan bulan 12 punya 70,000. Habis senyum suka dah. Tapi kenapa Lailatul Qadar kita tak nampak? Sebab Allah Ta'ala rahsiakan, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman saja akan percaya dalam ghaib. Benda ni akan nampak besok dekat dalam kubur. Benda ni besok akan nampak dekat alam barzah. Benda ni besok akan dapat di yaumul mahsyar, yang kata Nabi SAW, tidak akan ada orang terlepas di padang mahsyar. Dikirakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Waktu tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keadaannya luar biasa, hiruk pikuknya luar biasa. Nah, macam mana keadaan tuan-tuan hari ni kita, kalau nak datang satu benda yang kita katakan ujian bala pada kita, tengok Covid dulu, tengok tsunami dulu, wala'ayazubillah. Nah, maka ambil peluang. Nah, di saat kita ni tuan-tuan boleh datang masjid ni. Betul. Kalau tak boleh datang masjid dulu tu lain cerita. Kadang-kadang suasana tu tak berapa nak nampak, tak berapa nak rasa sedap. Nah, semayang pun berdua, kadang-kadang semayang seorang kat rumah. Nah, kadang-kadang dulu zaman PKP tu nak sangat kita datang surau. Ada yang sampai kadang-kadang bertekak lidah kadang-kadang. Ambil peluang ni. Nah, ambil kesempatan ni. Waktu kan 2020, 2021 tu kan, hampir 2 tahun kan, kita tak boleh nak datang masjid surau. Oh, masa tu memang kena hantam betul-betul AJK masa tu. Nah, abang ingat ni apa? Surau abang ke? Kami pun nak semayang juga. Nah, kami pun nak datang. Kita kata bukan kita tak bagi. Jabatan Agama Islam dah keluarkan surat. Saya ni dalam hidup ni tak pernah nak halang orang datang masjid. Tapi nak buat macam mana kan, tindakan tu tindakan dekat saya. Kalau abang sanggup ambil apa-apa hal terjadi, dah masuk je lah semayang. Tapi yang heran tu, lepas habis Covid tu tak nampak lah batang hidung kau tu. Nah, waktu tak boleh tu naik Syekh Rabbana. Nah, wah masuk dalam WhatsApp. Nah, saya surat layang pun dapat tuan-tuan.
letak kat peti box apa dekat pos ustaz tu. Nah, ustaz tolong bagi kerjasama. Dia pula minta kita bagi kerjasama. Bukan kita minta dia, tolong bagi kerjasama. Izinkan kami yang bukan AJK ni untuk datang. La ilaha illallah. Ustaz katalah kalau tak ada arahan macam ni lah, masjid ni lah aku buka seluar-luar pintu je. Nah, kalau aku nak tutupnya dia, masjid surau ni buat apa aku nak tutup? Nah, nak ambil kesempatan, mudah-mudahan dalam kedudukan ujian ni Allah Ta'ala terima dengar doa kita. Tapi itulah arahan. Maka sebab tu yang pertama kata Nabi, duduk kedudukan yang terbesar, duduk manfaat yang terbesar. 5 hari je lagi kot, malam ni malam 25 dah. Nah, itu pun kalau 30. Kalau kata raya Jumaat 4 hari lagi nak raya dah. Ambil kesempatan yang pertama, qiyamul lail. Jangan tinggal qiyam tuan-tuan, tolonglah. Nah, tahajud kita, hajat kita, tasbih kita, solat sunat taubat kita. Main 4 ni. Kalau tasbih boleh buat 2 rakaat, 2 rakaat. Biasa kalau 1 jam ini je dapat. Tasbih. Saya bawa tasbih 4 rakaat, 2 salam, 2 salam, 6 1 jam. Satu tu lebih kurang dalam 22 minit, 23 minit. Satu. Mula-mula lepas baca tu subhanallah walhamdulillah 15 kali, rukuk 15 kali, i'tidal 15 kali, sujud pertama 15 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali. Nah, ada 15. Yang berdiri tu saja 15. Yang lain 10, i'tidal 10, semua 10. Lepas last tu. Waladhdallin amin, atau membaca contoh surah. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, contoh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Dia panjang. Nah, jadi dapat 15. Berdiri itu kena 15. Nah, kemudian rukuk 10. Lepas habis baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah 10, lebih kurang 22-23 minit. Kalau buat 4, 2, 6 1 jam, celah tu ada zikir sikit. Buat tuan-tuan. Nabi sebut tasbih tak boleh buat tiap-tiap malam, buat seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, tolong kata baginda Rasulullah sebulan sekali. Tak boleh juga lah ustaz, dengan panjangnya, dengan lamanya. Saya pula tak sihat, setahun sekali. Ya Allah ya Rabbi, punya besarnya malam. Kata sahabat radhiyallahu ta'ala, tak boleh juga Rasulullah, kalau tak larat juga. Nah, dah umur-umur ni seumur hidup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah sekurang-kurang 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Tuan-tuan jangan tinggal. Qiyamul lail biasanya ulama sebut masuk waktu 3/4 malam. Bahasa Melayu kita mudah-mudah nak faham, kiraan bodoh-bodoh kita 4:30 pagi tu dah masuk dah. Nah, lebih kurang lah pukul 4 pagi, 4:30 pagi tu dah masuk dah waktu untuk qiyamul lail. Biasa kita buat pukul 4 lah, kemudian kita akan berhenti sampai pukul 5, kemudian ambil masa. Sebab kadang-kadang ada yang balik nak makan ubat. Nah, jadi ustaz biasa ambil 4 sampai 5. Kadang setengah majlis dia kata, ustaz kita buat 4 suku sampai 5 suku lah. Ustaz kata, ustaz tak ada masalah, tapi takut ahli jemaah. Nah, dia nak balik ke ada kawasan berdekatan, pukul 4 sampai pukul 5. Itu dinamakan waktu qiyamul lail. Sama juga masuk waktu sahur. Sahur jangan tinggal kerana ada barakah dalam tu. Beza kita dengan Yahudi. Yahudi puasa juga, tapi Yahudi tak ada sahur. Yahudi puasa, dia panggil ahli kitab. Puasa sama je kita. Tapi yang bezakan dia tak ada sahur. Kita ada sahur. Dan pada waktu sahur itulah waktu paling mustajab doa. Nah, waktu tu. Betul ulama kata waktu sahur tu nak solat dulu baru sahur pun boleh. Nak sahur dulu baru solat. Tapi biasanya kita solat dululah. Biasanya dah dekat dalam 5.40, 5.35 tu, sekarang dalam pukul 6. Ataupun 5.30 baru kita makan. Tak apalah. Biasanya kita solat dulu baru kita makan sahur. Jaranglah makan sahur dulu baru solat. Ada je, tak ada masalah. Tapi masuknya waktu kedua-dua sahur dan qiyam sekitar jam 4 pagi. 3/4 malam. Kalau dia kata, ustaz saya bukan apa ustaz, sahur pukul 4 tu saya mungkin dalam pukul 4.30, pukul 5 tu mungkin tak larat lah ustaz. Boleh tak ustaz dalam pukul 1 pagi tu, lepas saya tutup kedai, saya berniaga jual baju Melayu ustaz, dalam pukul 1.30 pagi tu saya nak makan sahur. Tu tak dinamakan sahur lah tuan-tuan. Itu dinamakan mengketer darah nama itu. Pukul 1.30 pagi pun tapi tak apalah, makan aje lah. Tak dinamakan masuk waktu sahur lagi.
Nah, tak mau makan je lah, tak ada masalah pun. Cuma nak ambil fadilat. Sahur sunat kita lewatkan, berbuka sunat kita segerakan. Nah, lewat tu janganlah sampai keluar waktu. Segera tu janganlah sampai belum masuk azan maghrib lagi. Maksudnya, cantik dah Ustaz, dalam 5.25, 5.30 ni. Cantik dah Ustaz. Makan pun, sahur pun dalam 20 minit. Ambil kesempatan. Qiyamul lail jangan tinggal. Tolong tuan-tuan. Malam ni, tuan-tuan bawa kalau kata nak iktikaf, surau tuan-tuan ni ke, Ustaz tahu kebiasaannya buka. Nah, hari tu Ustaz datang pun, pengerusi bagi tahu, boleh je Ustaz, jangan buat bising, jangan buat kecoh-kecoh, jangan rosakkan harta benda dah. Nah, ambil kesempatan malam ni. Tolong tuan-tuan, kalau boleh bawa anak isteri tuan-tuan. Kecuali isteri tuan-tuan kena jaga anak kecil ke tak sihat, itu lain cerita lah. Perempuan dia afdal dekat rumah lah. Tapi kalau tuan-tuan ajak, tak ada apa-apa musyaqqah. Umi, yang boleh tak ni nak ikut ni? Boleh bang. Nah, kita anak kecil pun tak ada, saya pun tak ada uzur, saya pun tak ada masalah apa-apa. Jom kita hidupkan malam-malam Qiyamul surau kita. Alhamdulillah. Sebab tu jangan tinggal Qiyamul lail. Malam ni minta tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, malam ni lah malam yang kita sangat-sangat tunggukan. Malam 25. Wal-ayazubillah tuan-tuan. Kalau tak bangun tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahulah tuan-tuan. Ambil sikitlah kesempatan. Sebab tuan-tuan ngam Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan bersuayahan. Kebanyakan yang cuti. Kebanyakan mungkin adalah yang kerja. Maknanya boleh bangun. Ustaz tak nafikan. Ustaz pimpin bermula daripada Selasa malam Rabu, Rabu malam Khamis, Khamis malam Jumaat, Jumaat malam Sabtu malam tadi tuan-tuan. Memang 4 hari ni memang nampak sikit suram sikit lah. Makanan sahur pun tak habis. Sebab orang bekerja. Saya tak nafikan. Saya kata dah dengan mengurusi. Saya kata dengan apa tempat-tempat saya Imam Qiyamul lail tu, memang waktu orang bekerja ni kurang sikit. Kadang-kadang 1 saf setengah, kadang-kadang 2 saf, tak dapat 3 saf, tak dapat. Sebab faktor kerja saya kata. Tapi saya dah faham dah. Maknanya kesempatan kalau berpegang dengan Imam Ghazali malam ni. Takkan malam ni nak pergi jalan tar lagi pula. Nantilah dulu. Ambil dulu kesempatan ni. Apa siang ni ke nak urusan-urusan apa benda ke? Ambil kesempatan pertama malam Qiyamul lail. 1. Yang kedua kata Nabi, berada pada 10 terakhir. Kalau nak kata kita tak berada 10 terakhir dah ni, 6 terakhir ke 5 terakhir dah kita ni. Yang kedua, jangan tinggalkan sedekah setiap malam. Malam, bukan siang, malam. Tuan-tuan sedekah siang tu teruskanlah, tak kisahlah. Malam, kerana kalau kena malam yang tuan-tuan sedekah itu adalah malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala bayar pahala tuan-tuan 1000 bulan. Malam daripada maghrib sampai ke subuh. Jangan tinggal masuk tabung surau kita ke, peduli dah tuan-tuan buat dah. Takkan tu mesti nak ajak tuan-tuan nak transfer online ke, tahfiz ke, pondok ke, surau kita ke, peduli tuan-tuan dah. Jangan tinggalkan, terutama yang berbaki ni tuan-tuan, ataupun kita mudah sebut 10 terakhir ni tuan-tuan, malam tu pastikan ada kita bank in online. Ni mula ni madrasah ni pula, transfer pondok ni pula, masjid ni pula, surau ni pula. Bahkan kata ulama, sekiranya ada keperluan yang lebih utama dalam karya kita, itu lagi afdal. Apa yang tak cukup surau tuan-tuan ni? Mungkin tuan-tuan lebih arif lah. Mungkin itulah, itulah yang terlebih afdal di tempat tuan-tuan. Tapi kalau dah tak ada, lain cerita lah. Macam masjid dengan surau lah. Saya selalu pesan pada jemaah, jangan duk sibuk pergi tempat orang. Saya pergi tempat orang tu Ustaz nak hidupkan, Ustaz ada kuliah, lain, tak apa. Ada setengah masyarakat, minta maaf saya sebut tempat dia tak pergi. Contoh lah, dia duduk Taman Selangit ni, dia tak pergi tempat orang semayang jemaah. Saya tanya kenapa? Tak tahulah Ustaz. Kena pergi macam mana pun tempat kita. Cuma kalau dalil dia kata, Ustaz tempat saya majlis ilmu, tak ada Ustaz. Kadang-kadang lepas habis maghrib macam tu je Ustaz, kurang-kurang kita naklah dengan majlis ilmu tu, kurang-kurang kita naklah dengan majlis taklim. Jadi kebetulan malam ni dekat sini ada, saya datang. Itu lain cerita. Tapi jangan langsung tak ada di tempat kita. Bahaya. Sebab ulama akan cerita, ulama akan bahas. Andai kata apa-apa berlaku, karya tu dulu. Kebakaran,
rumah masuk penyamun, exit, apa dia? Orang yang berhati-hati. Tak apa nak pergi tempat orang lain, tak salah. Bahkan Nabi SAW pun sebut, banyakkan tapak kaki kita, banyakkan tempat kita sujud, berbeza tempat. Tak salah, tapi jangan sampai tinggal karya kita. Nah, samalah juga macam tuan-tuan. Nah, pergi solat tempat lain, pergi solat tempat lain, tempat sini dulu. Sedekah sama juga. Nah, oh dapat maklumat ni, memang kat surau kita ni memang ada lagi lah dana. Nah, kata nak buat bumbung, kata nak buat itu, kata nak, banyak lagi lah kos belanja ni, lebih kurang 200-300 ribu lagi ni kalau duk hitung-hitung ni. Ambil kesempatan malam, bukan siang malam. Mana akaun surau kita ni, pak masuk receipt forward pada bendahari. Assalamualaikum, ni ada sikit daripada akak ni ada sikit daripada saya ni. Nah, mudah-mudahan dapat tapi nakkan tiap-tiap malam. Ikutlah RM10 ke 200 ke, tapi setiap malam 10 terakhir jangan berlalukan tanpa tuan-tuan bersedekah. 2. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi SAW, berada pada fasa akhir Ramadan, jangan tinggalkan, sebarkan salam, kata Nabi. Mana-mana tuan-tuan pergi, dalam Ramadan ke, luar Ramadan ke, samalah macam Ustaz sebut tadi, Qiyamul Lail tadi. Bukan dalam Ramadan je, keluar Ramadan pun buat juga. Sedekah, samalah. Sebab tuan-tuan datang pagi ni, jangan sebab Ramadan. Ini kata almarhum Tunku Haji Saleh, hampa semua anak murid aku ni, aku tak halalkan hampa semua. Kita dengar apa hak pula tu. Jangan ada daripada anak-anak murid aku ni beriman dalam bulan Ramadan, tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa mai mengaji sini, hampa dalam bulan Ramadan ya. Nah, habis selain daripada tu hampa tak mengaji. Tok guru dia cengeng sikit. Nah, dia garang lah, backing lah. Nah, jenis cakap macam tu ya. Nah, habis hampa lain selain daripada Ramadan, hampa tak buat apa lah. Nah, hampa mai mengaji ni dalam bulan Ramadan. Sebab itulah kata almarhum Tunku Haji Saleh, tunggu saya ni, kita datang pagi ni cantik, teruskan, tapi jangan datang kerana Ramadan. Yalah Ustaz, saya datang ni sebab kemuliaan Ramadan. Okey, teruskan. Tetapi lepas Ramadan, jangan langsung tak nampak jumpa Ramadan sekali lagi. Itu pun kalau hidup, kalau innalillah. Nah, jadi ambil kesempatan. Maknanya cantiklah tu, teruskanlah. Nah, nombor 3, tuan-tuan pergi mana-mana, sebarkan salam. Ambillah kesempatan. Tuan-tuan semua karya sini, berpecah ke, bersatu ke, ujian ke, banjir ke, kebakaran ke, senang ke, susah ke, majlis walimah besok ke, inilah antara ahli yang akan membantu kita sedikit sebanyak. Inilah besok yang akan solatkan jenazah kita besok, tuan-tuan. Inilah besok yang akan uruskan kita semua. Tapi bila jumpa orang, saya Ustaz, nah, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Bang, Assalamualaikum Atuk, Assalamualaikum Ji, nah, Assalamualaikum Kak. Bahkan dalam solat pun Ustaz dah selalu sebut dah. Nah, lontarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sampaikan salam mana-mana tempat. Kan? Kita duduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan hari ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ambil kesempatan. Nah, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Bang. Bahkan ulama sebut, kita nak masuk rumah, Assalamualaikum. Nah, rumah yang tak ada orang, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tak ada orang. Alamak Ustaz, tak ingatlah Ustaz, Assalamu alaina. Saya bagi Assalamualaikum boleh ke Ustaz? Tapi memang dalam tu tak ada orang, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau jawab kat dapur tu, pandai lah tuan-tuan. Nah, diam-diam je lah. Nak pun tak kerti lah. Nah, ambil kesempatan. 3. Dan yang terakhir tuan-tuan, nombor 4, paling penting tuan-tuan, jangan lepaskan, jangan gugurkan doa kepada kedua ibu bapa tuan-tuan untuk minta supaya diampunkan dunia dan akhirat. Jangan tinggal. Doa untuk kita tu dah memang lah. Riwayat Siti Aisyah, nah, ada sahih Al-Imam Bukhari, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini jangan tinggal doa ni. Ini doa ni memang doa sahih ni. 10 malam terakhir. Riwayat Siti Aisyah, Nabi tak pernah miss. Setiap salat, setiap berbicara, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau minta ampunkan aku, ya Allah, terima apa yang aku buat. Nah, kalau susah sangatlah nak bahasa Arab tu,
Nah, kadang kan alah ustaz susahlah. Allahumma inna afuun karim tuhibbul afwa fa tak jumpa ustaz. Fa. Nah, al afwa Allah payahlah ustaz, susahlah. Doa je bahasa Melayu. Nah, kadang ada jemaah, nah tambah-tambah ustaz, ni depan aku tunjuk di gigi palsu ustaz. Nah, tak apalah, doa bahasa Melayu pun tak apa. Yang nak highlightnya minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dunia akhirat dan doakan mak ayah kita. Itu kita nak. Jangan main-main doa mak ayah ni. Oh ya Allah tuan-tuan, saya selalu sebutkan tuan-tuan, saya datang dah sebelum ni tuan-tuan, ni kali kedua lah kalau tak silap. Nah, doa mak ayah ni tuan-tuan impossible, luar biasa. Sebab tu saya mengaji dengan Habib Ali, ramai orang datang jumpa saya ngaji kitab Mukhtasar. Ramai. Ya Habib ya, doakan saya. Habib sebut. Masa tu saya mengaji Putrajaya. Ya, Habib sebut ramai orang tersilap. Bagus, bukanlah kata salah minta saya doakan. Tapi ada ibu dan ayah. Nah, tak minta doa daripada ibu dan ayahnya. Ni kata Habib. Ramai yang terlepas pandang. Mintalah kalau ustaz doakan saya ustaz. Macam ni lah. Nah, ustaz Habib doakan saya, Tok Guru doakan saya ni, Allah Ta'ala mudahkan perniagaan saya. Okey, teruskan doa tu, tak apa. Tapi kata Al-Habib Ali Zainal Abidin, ketika mana orang minta doa kepada orang lain, dia lupa ada doa yang lebih mustajab. Minta doa pada saya, minta doa pada tuan-tuan, tak salah. Tapi jangan lupa lah dalam pada masa yang sama mak saya, ayah saya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, minta supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta supaya Allah Ta'ala pandang kita, terima kita. Apa yang kita buat dalam Ramadan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya takut tuan-tuan, saya bimbang tuan-tuan, satu haprak pun Allah Ta'ala tak pandang amalan kita. Biar kita rasa macam tu, daripada kita rasa macam amalan kita dah cukup je. Biar kita, ya Allah Ustaz dekat mana Ustaz Allah Ta'ala terima Ustaz, mudah-mudahan lah Ustaz, kalau tak semayang berjemaah saya terawih, saya tak terawih, saya tak daru saya, mudah-mudahan lah Ustaz Allah Ta'ala terima lah. Biar ada perasaan macam tu. Jangan okey dah lah Ustaz, ni pun malam dah khatam dah ni Ustaz, okey lah Ustaz, kurang-kurang saya buat 4 rakaat Ustaz, ada orang langsung tak semayang terawih Ustaz. Janganlah macam tu. Nah, maksudnya kita ambil kesempatan, kita berada pada fasa yang terakhir, mudah sebut 5-6 hari saja bagi kita berbagi. 4 perkara yang Ustaz sebutkan tadi jangan tinggal, terutamanya kita minta doa supaya Allah Ta'ala beri kesempatan pada kita keluar daripada Ramadan. Dia panggilkan Aidul Fitri dengan makna fitrah. Maknanya tuan-tuan masuk 1 Syawal tu, saya tuan-tuan insya-Allah dipanjangkan umur tu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada kita pengampunan sebesar-besar pengampunan macam kita keluar daripada perut mak kita. Sebab tu dipanggil fitrah. Nah, cuma tak ada lah nak jadi kecil balik ke tubuh ke apa, amalan catatan. Nah, banyaknya pahala, subhanallah. Clear dah ni dosa-dosa kau ni, Allah Ta'ala pandang. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, itqun minan nar ni, nama orang tu dah ada dah dalam api neraka Allah. Kita letakkan daun lah, dalam hadis disebut daun, nama dia dah Muhammad bin Abu Karim bin bla bla bla, nama duduk dalam api neraka Allah sejak azali lah nama dia. Tapi kemuliaan, kesungguhan, semangat dia cuba, walaupun kadang-kadang letih. Saya ni letih ni tuan-tuan, tu bagi tahu Abang Mil lambat tadi. Saya cerita daripada hari Khamis, saya imam qiyamul-lail, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, tazkirah tarawih. Nah, kemudian bawa semalam pula tuan-tuan, pagi semalam Jumaat imam qiyamul-lail, kuliah subuh ringkas 15 minit, kuliah duha, tazkirah Jumaat dengan khutbah. Tu Masjid Bukhari tu. Lepas tu sambung pukul 3 petang pula kuliah zuhur muslimat di Ceras. Lepas tu 10. Sambung pula untuk doa selamat berbuka puasa. Sambung pula tazkirah tarawih semalam. Tazkirah tarawih semalam dekat sebenarnya. Sambung pula malam tadi imam qiyamul-lail pukul 4 pagi tadi. Ni datang ke Lengging ni tuan-tuan, kuliah subuh. Kejap lagi 8.30, kejap lagi kuliah duha dekat Kajak. Zuhur sekejap lagi dekat samping, flat samping KL tu, dekat Budu tu. Kalau tuan-tuan tanya ustaz sekarang ni, ustaz okey tak ustaz? Kepala aku tengah tintong ni tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan tanya Ustaz, ni cover lain dia depan tuan-tuan ni. Kalau tutup lampu Ustaz, dipersilakan Ustaz rehat dekat bilik. Aku rasa sedar ke asal lagi aku sedar. Cintong ni tuan-tuan. Tapi cuba. Nah, cuba. Mungkin tuan-tuan tidaklah seperti itu. Tapi takkan malam ni, malam yang nak habis 4 malam lagi ni, takkan tuan-tuan ambil sambil lewa. Takkan tuan-tuan ambil mudah-mudah. Nah, ni kejap lagi hari ni kena baca doa dekat Grand Barakah Hotel Ampang. Nak berbuka puasa. Nah, dia sebelum nak berbuka puasa dekat Grand Barakah tu, duduk orang panggil hotel di Palma Ampang tu. Sebelah Ampang Point tu. Nah, tak adalah jauh mana pun. Kalau tak jam dalam tempat kita ni 1 jam je. Kalau tak jam lah. Ada. Kalau jam mungkin lebih lagi lah. Nah, nak ambil tu tuan-tuan. Pihak hotel telefon dah. Ustaz, petang ni kita buat tazkirah santai sikit Ustaz, sebab Sabtu Ahad. Memang customer, memang pelanggan ramai. Ustaz pun boleh berdatang, bawa family berbuka puasa sama. Nah, tapi kami nak minta Ustaz untuk buat tazkirah santai, kemudian baca doa. Lepas malam tu pula, ada pula dekat Kajang pula. Ceramah nuzul Al-Quran pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Ustaz bukan nak cerita tentang jadual Ustaz. Ustaz nak suruh minta. Nah, kalau bahasa nak minta, bahasa dalam, tak apalah, biarlah muka tak malu pun. Ustaz nak merayu pada tuan-tuan. Ambillah kesempatan ni, kerana kekuatan ni untuk kita bersama orang Islam, orang Melayu dalam tanah air kita. Inilah tuan-tuan, inilah medan dia, inilah tempat dia. Nah, selain daripada penyatuan di luar, selain daripada perbincangan, mesyuarat, gedebak-gedebuk, tak apalah. Nah, tuan-tuan ambil kesempatan. Saya tengok baru ni dekat Facebook MB Negeri Sembilan pun iktikaf. Tok Min tu. Nah, saya tengok Facebook dia. Kan? Tak usah layan lah. Kadang-kadang komen-komen macam-macam. Orang kalau nak kata buruk dengan kita, semua dia. Ada yang komen pula, alah, ambil gambar 10 minit, lepas tu baliklah rumah, kurang asam betul. Nak, janganlah kita tengok entah betul ke tak betul, lantaklah. Alah, Tok Min tu sembangnya. Nah, 15 minit, 20 minit buat-buat ambil gambar kat situ, lepas tu baliklah rumah dia. Nah, tak ada dia menteri besar nak tidur kat kapet masjid. Jangan cakap orang macam tu tuan-tuan. Kita tak tahu. Nah, ni kadang-kadang komen ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz cukup takut betul lah. Nah, kita nak kata orang tuan-tuan, kita renung diri kita. Kalau kata Tuan kata betul tu, untung-untung dia iktikaf juga, pahala dia dapat. Kita dah lah pahala tak ada, dosa hilang lagi, duk mengata orang lagi. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, akhir kuliah Ustaz, mudah-mudahan Ustaz doakan yang berada di dalam surau Abu Bakar kita, di Taman Senangil Lengging kita. Yang pertama, Ustaz doakan tuan-tuan semua insya-Allah diberikan kesihatan yang baik oleh Allah. Amin. Itu yang paling kita nak. Betul tak? Kalau tak sihat tuan-tuan, minta maaf cakaplah tuan-tuan. Kalau tak sihat ni, apa benda pun tak jadi. Tak maaf cakaplah. Nak makan, nak pergi berjalan, anak nak bawa, cucu nak ajak, tak ada lah. Sekadar-sekadar je lah. Betul? Ni sihat ni paling penting. Boleh bangkit kiamat, sihat. Selain daripada semangat, selain daripada ilmu dah dapat, yang paling penting sihat. Manjang sakit tuan-tuan, jangan, na'uzubillah tuan-tuan. Nah, nak pergi tandas pun kena berpapah dengan orang. Ya Allah. Nah, jadi sebab tu tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah. Nah, pagi ni tuan-tuan, kita ambil kesempatan semangat sikit. Nah, walaupun tuan-tuan tengok ustaz tak berkelip mata. Surau ni air pun tak sediakan kat ustaz pagi ni. Cuba tengok. Mana ada air? Nah, patut sediakanlah air. Abang Min ni teruk betul lah Abang Min ni. Nah, sediakanlah kop fresh orange ke. Ada satu surau tu dia kata, Ustaz nak ke saya pergi ambil sekarang, tapi syarat Ustaz minum depan saya. Kurang ajar betul. Nah, kena balik aku. Nah, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak minta supaya Allah Ta'ala berikan kesihatan pada tuan-tuan. Itu dulu. Nah, dalam pada masa yang sama Allah Ta'ala juga beri kepada saya. Tapi saya nak doakan tuan-tuan dulu. Yang kedua, Ustaz doakan supaya tuan-tuan diberikan istiqamah untuk kekal. Walaupun keluar daripada Ramadan, tuan-tuan boleh hidupkan surau kita. Dan yang paling penting, Ustaz doakan nombor 3, semua yang berada di hadapan Ustaz, baik lelaki, baik perempuan, baik anak-anak, baik siapa saja, Ustaz doakan semuanya direzekikan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar, malam yang berbaki. Mudah-mudahan diterima dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah kedudukan kita yang besar, itulah pengharapan kita yang utama, itulah niat nawaitu kita untuk menuju mardatillah.
untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz rasa cukup dulu pada pagi yang barakah ini. Hampir 1 jam kita berbicara tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah di dalam solat kuliah subuh khas kita. Sebenarnya kita nak berada pada fasa-fasa yang terakhir, ambil kesungguhan, ambil sedikit semangat ulama-ulama aulia ilah kita untuk mudah-mudahan insya-Allah kalau tak banyak poin yang kita dapat pada pagi ni, tuan-tuan boleh ambil 1-2 poin untuk kita masuk dalam lapangan kita, untuk kita masuk dalam medan kita. Mudah-mudahan insya-Allah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ustaz mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terlancar lidah, sedikit terlewat pada pagi tadi tuan-tuan. Datang kerana Imam Khamulai tuan-tuan di Sungai Buloh pagi tadi tuan-tuan, jauh nak datang di sini. Jadi tuan-tuan insya-Allah saya mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kejayaan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.